Sampai lah saya pergi satu casting ni, drama berseries. Time tu saya pergi, dia cakap kat saya dengan depan orang ramai. Dia kata, wah, kau punya muka ni tak menarik, tak boleh pergi ni. Tak boleh pergi ni. So aku nak kau faham, kau balik lah. Wow. Lepas tu saya cakap, bagilah saya peluang kan. Sebab bagilah saya peluang tunjuk bakat saya depan director. Soal dapat tak dapat, saya dah biasa. Sekarang ni bagi saya peluang untuk nak prove your director. Lepas tu kau balik lah. Aku tak nak menyusahkan orang. Kau balik lah kan. Kan kalau aku cakap muka kau ni tak berapa, kau marah. Wah, start tu saya Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel Tok Ayah. Kali ni Tok Ayah ada tetamu special. Special dia ni sebab Tok Ayah kenal dia lama. Dia pernah buat praktikal dengan Tok Ayah dulu. Dan dia seorang pelakon baru. Dan dia akan menceritakan pengalaman dia. Mudah-mudahan cerita dia ni boleh jadi satu pendoman untuk kita semua, terutama pada korang yang baru nak masuk ke dalam dunia lakonan ini, ataupun memang bercita-cita atau berkeinginan untuk menceburi bidang dalam lakonan. Okay guys, jom kita layan video ni. First, saya belajar kat Kolej Yayasan Melaka lah. Kolej Yayasan Melaka, saya ambil diploma teknologi seni teater. So, orang selalu ingat diploma teknologi seni teater ni dia macam suara UiTM, iaitu orang cakap apa? Belajar seni teater. Okay, sebelum tu kau masuk ke apa nama tempat tu? Kolej Yayasan Melaka. Kolej Yayasan Melaka. Sebelum tu maknanya macam mana kau boleh masuk ke Kolej Yayasan Melaka? Kenapa kau tak masuk UiTM belajar engineering ke apa ke? Okey, asalnya dia benda ni macam satu benda yang saya rasa macam mindfuck lah. Dia satu, asal saya main MySpace bang. Waktu tu saya main MySpace. So main MySpace. Lepas tu mak saya dah bising lah waktu tu, macam kau bila sama belajar. Maksud dia dah tak sanggup tengok anak dia yang macam orang kata apa? Macam asyik lepak rumah. Tak berguna. Sebab apa? Tak berguna. Sebab 18 tahun dekat kampung saya semua 18 tahun, 19 tahun semua dah keluar dah. So saya tak keluar-keluar lagi. Dia asal main Mebel macam tu. So saya macam Senawang kan ni? Senawang lah. So saya rasa macam okey lah, try apply mana-mana. Saya type lah performing art. Performing art je kat Google. Sebelum tak ada langsung, tak ada tahu pasal teater ke apa ke? Ada masa saya form 5 dia ada begitu pasal suara UiTM. Tapi saya tak ada access yang macam nak apply benda tu. Tak ada orang nak access. Cuma tahulah. Tapi kau pergi belajar lah kan? Lepas tu kau pergi belajar. Tapi maksud aku, kenapa kau pilih bidang itu maknanya? Ataupun kau dah tak ada apa nak masuk, belajar je lah ini pun. Okay, asalnya memang tak ada apa pilihan lah. Asalnya nak apply nak apply baking atau buat kek. Sebab saya rasa saya boleh buat kek lah. Masa saya form 5, saya ambil ekonomi rumah tangga. Saya ambil kek dan saya dapat A. So rasa waktu tu saya rasa macam aku boleh buat kek lah. So after mak saya dah bising-bising tu, dia kata kau apply lah apa semua ni kan, kau asyik duduk rumah je. And then saya terus apply. Tengah main MySpace, saya buka new tab, saya Google performing art. Lepas tu dia keluar Kolej Yayasan Melaka. Dia keluar Kolej Yayasan Melaka. Time tu lah kau tengok kelayakan lepas ni ngam-ngam lah. Sebab dia tak memerlukan English saya fail. Kebanyakan pelajar Melayu memang macam tu. So macam okey lah, on lah, apply tak sampai seminggu dapat result. Tahniah anda berjaya, saya daftarkan diri. Lepas tu saya kata mak saya, okey, boleh lah, okey, apply, masuk. So saya ingat bila apply diploma teknologi seni teater, saya akan jadi seorang pelakon dan seorang pengarah. Pemikiran saya waktu tu. Waktu belajar? Waktu mohon ke waktu belajar? Waktu belajar. Bila saya masuk first sem, dia pelakon kan. Sebab saya tak ada pilihan, sebab nak keluar rumah asalnya. So macam okey lah, layan je lah benda ni. Supaya mak tak beletir. So start tu saya macam
sebelum ni saya pernah lah perform waktu tu Form 5, waktu Komsas, teater pertandingan drama, teater. Dan tu tak ada rasa macam jatuh cinta sangat. Dia masih macam sekadar cikgu panggil, buat je lah. Buat. Oh, ada lah kat sekolah sikit-sikit. Itu pun saya berganti dengan orang last minute. Seminggu sebelum nak pertandingan. So bila dah habis Form 5 tu, dah habis kat situ je. Tak ada macam nak jatuh cinta sangat benda ni, tak ada. Tapi sampailah kau mohon masuk ke Kolej Yayasan Melaka. Kolej Yayasan Melaka. Okey. Masa dah masuk tu first sem tu, rupanya dia bukan sekadar belajar lakonan saja. Rupanya saya kena belajar grafik. Betul. Saya kena belajar management, saya kena belajar marketing. Lepas tu saya kena belajar screen. Maksudnya macam mana nak buat screen, lepas tu berlakon kat screen, lepas tu direct, buat short film. Benda tu saya belajar. Oh, dekat ni dah kat Kolej Yayasan Melaka okey. Lepas tu belajar buat itu apa panggil saya tak tahu, itu dia macam sitcom punya style. Macam-macam saya belajar. Lepas tu saya kena belajar menjahit, belajar makeup. So waktu dalam sem kedua ke sem ketiga, saya dah start rasa macam jatuh cinta, macam fun enggak apa benda aku apply ni kan. Maksudnya taklah menyesal aku keluar rumah. So saya pun layan flow ni sampailah ini boleh dikatakan turning point saya lah, yang buat saya rasa macam love gila lah, yang tentang scene ni lah. Saya housemate seorang ni, nama dia Chan. Dia kata macam, malam ni jom lepak dengan pakcikku. Cakap, lepak mana? Lepak kat Sungai Melaka. Pakcikku dia shoot kat sini. Pakcik kau shoot? Shoot apa? Pakcik aku shoot ni drama. Cakap, siapa pakcik kau? Pekik Ibrahim. Lepas tu cakap, Pekik Ibrahim? Saya macam tak tahu Pekik Ibrahim siapa. Lepas tu cakap, kau apa ada kaitan ke? Ada sepupu aku. So macam saya pun lepak malam tu, ikut dia bawa. Sekali dia bawa kat Sungai Melaka tu, yang ada waktu tu saya, Chan, Pekin dengan Wahana Fisu. Waktu ni dah habis belajar belum? Masih belajar. Okay. Sekarang tu saya sem 5. Tahun 3. Tahun 3, sem 5 nak praktikal. Waktu tu cakap, ini Mamat. Saya perasan ini Mamat berlakon drama petang-petang kan, Pekin kan. Waktu tu dari satu drama tu, saya dah lupa. Wahana Fisu saya kenal lah. So macam, apanya kau sepupu dengan Pekin. Lepas tu borak. Time tu Pekin dia bercerita lah. Kau ambil art ni ada cerita. Time tu dia baru habis belajar Jogja. Dia pun cakap ni. Time tu lah saya rasa macam faham tentang scene ni kan. Macam rupanya ada lagi, maksudnya pelbagai lah. Industri ni ada filem, ada short filem. Start tu saya tahu lah. And then masa saya tu kau pernah jadi PA Pekin kan? Kejap, tu belum lagi. belum. Tu masih salam perkenalan. Okey. Sampailah lecturer saya, dia kata macam nak panggil apa? Praktikal. Praktikal saya apply JKKN first. JKKN Kuala Lumpur dengan JKKN Negeri Sembilan. Tak lepas. Lepas tu dalam tak lepas tu, member saya dia kata, kau apply JKKN buat apa? Paling common pun photostat je. So rasa macam start tu saya rasa macam mana-mana lah. Lepas tu saya terfikir Pekin. Saya DM dekat Facebook, cakap, bang, saya nak praktikal ni, ada tempat lah apa semua. Sebab dah 2 tempat saya tak dapat, JKKN dengan Negeri Sembilan punya. Lepas tu boleh. Lepas tu dia bagi satu number. Itu panggil admin Rumah Anak Teater. Kau call brother ni. And then lepas tu saya call brother ni. Lepas tu datang KL, pergi interview apa semua. Lepas tu start tu lah perjalanan saya rasa macam itu, macam episod pertama saya sebagai nak tahu industri ni apa. Okey. Tak apa. Okey, sekarang aku nak tahu kau punya ni. Kau lepas kau dah masuk industri, kan? Susah ke senang kau masuk? Lepas kau dah habis belajar apa semua, and then kau memilih untuk bekerja dalam bidang ini. Bila kau dah buat pilihan untuk bekerja dalam bidang ni, macam mana kau rasa? Susah. Dia satu bagi saya, sebab saya start 2009. So 2018 baru pintu stadium tu terbuka daripada 2009 sampai 2018. Lama ya. Lama. So saya habis 2008 sekolah, 2009 baru saya start masuk belajar. So time tu lah saya rasa dia apa-apa kerja pun sama je bang bagi saya. Dia
ada susah dan senang, tapi saya selalu mempositifkan diri saya. Contohnya kalau saya tak dapat buat benda ni, apa-apa pun saya buat, saya anggap esok masih ada. Esok masih ada. Walaupun kiri dan kanan kata tak boleh tu, kau tak boleh tu. So saya, orang kata apa, hati wajar lah. hati kental lah. Hati kental lah. Maknanya saya nak reply dengan orang melalui result, bukan talk. So benda tu lah saya akan buktikan lah. Even masa awal-awal pun mak ayah saya tak sokong benda ni. Bila start dah masuk TV, baru dia macam dia ke WhatsApp group, dia cakap anakku. Benda-benda tu itulah satu kebahagiaan bagi saya lah. Dulu kau ada pasal isu apa, watak apa, kau ada lepaskan kemarahan kau kat Facebook, kat Twitter, aku tak pasti, tapi pasal isu audition yang nak berperwatakan menarik, something macam tu. Okay, masa tu first saya tak tahu lah member lah, macam sebab saya sebelum tu saya selalu pergi casting open ke tutup, saya pergi. Dapat tak? Tak pernah. Susah ke senang? Susah, tak pernah nak dapat kan? Setengah orang pergi casting dapat. Lepas tu sampailah saya jumpa satu Ijat lah, Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad bila dia kata macam ni kat saya, dia cakap kat saya, kau jangan ingat bila kau pergi casting ni kau akan dapat job ni. Maksudnya kau berapa kau dah pergi? Cakap baru 10. Lebih lagi, at least 100. Saya cabar diri saya, 100 mesti sangkut satu. Sebab kata-kata dia tu saya buat. Saya buat sampailah saya pergi satu casting ni, drama berseries. Time tu saya pergi, dia cakap apa? Dia cakap kat saya dengan depan orang ramai, dia kata, "Wah, kau punya muka ni tak menarik. Tak boleh pergi ni." Tak boleh pergi ni. So aku nak kau faham, kau balik lah. Wow. Lepas tu saya cakap, bagilah saya peluang kan. Sebab bagilah saya peluang tunjuk bakat saya depan director. Soal dapat tak dapat saya dah biasa. Sekarang ni bagi saya peluang untuk nak prove your director. Lepas tu kau balik lah. Aku tak nak menyusahkan orang, kau balik lah kan. Kan kalau aku cakap muka kau ni tak berapa, kau marah. Wah, start tu saya Tapi casting ni kadang-kadang mungkin dia orang nak cari tu, dia orang dah ada dah cari. Kadang-kadang aku kadang-kadang aku faham, tapi cara tak kena. Cara dia tak betul lah. Kadang-kadang dia orang nak look lah, director cakap nak kulit cerah, nak handsome, nak ini sebab dia watak hero, cerita cinta. Kisah pula perempuan ni jatuh cinta dengan hero ni, kan, dan kerana handsome, kan, memang dalam skrip dah tulis macam tu kan. So casting dia nak cari yang handsome. Kalau letak yang tak handsome, nanti tak logik pula. Macam mana perempuan ni boleh tergila-gila dekat perempuan yang cantik ni boleh tergila-gila dengan lelaki yang tak handsome ni, kan. Dah lah tak kaya, tak ada duit. Apa yang ada pada dia? Nak kata alim sangat pun tak, kan. So susah kan untuk nak describe karakter. Kan dia akan buat gitu. Itu casting. Sebab pilih. Tapi bagi aku, kalau dia buat open casting, maknanya dia kena terima lah semua orang. Semua orang untuk masuk pergi casting tu. Kau tak perlulah untuk halau balik, kan. Dan faham? tu saya persoalkan, kenapa kau nak cari macam ni sedangkan kau sendiri cakap uji bakat terbuka. Ibarat kau buka rumah tu buka lah, kau kena terima lah siapa yang datang. Lepas tu malam tu producer dia call saya, cakap esok awak datang, saya bagi awak laluan khas, awak masuk je bilik director, awak turun casting. Selepas kau dah viral tu. Dah viral. Lepas tu dia kata, kenapa awak viral kan? Saya tak viral, saya tak mention pun nama production, nama director, nama PM. Saya subjektif dalam Facebook saya. Start tu dia kata, tapi awak datang je, boleh kita boleh call team. Lepas tu maaf saya tak boleh datang esok. Apa pula perasaan orang yang tengah menunggu? Siapa saya? Ni dalam phone lah kau cakap. Dalam phone. Lepas maghrib dia call saya. Betul tu. Lepas tu memang kau tak pergi lah. Itu adalah kali terakhir saya pergi casting. Saya dah remuk hati bang. Memang rasa macam aku memang tak ada jalan ni lah. Memang tak boleh lah benda ni. Lepas tu barulah ini dikatakan first orang kata buka pintu lagi, kan. Ni Amir lah. Ni Amir yang buka macam dia bagi satu scene dia buat time tu cerita Badang. Satu scene je bagi saya. Lumatic call. Bukan Badang the movie kan? Bukan. Yang TV punya. TV punya Astro. Drama kanak-kanak. Itu saya buat start tu lah.
Macam mana Nik Amir boleh kenal kau pula? Macam mana? Maknanya kau kenal dengan Nik Amir, macam mana dia boleh panggil kau tiba-tiba je? Time tu Fatimah Rozami. Fatimah Gert. Dia DM personal saya kat Instagram. Awak boleh datang tak? Uji bakat tertutup. Dia atas kapasiti apa dia call kau? Dia kenal kau ke Fatimah? Saya tak kenal dia. Saya tak kenal dia. Dia kenal kau? Saya pun tak tahu macam mana, tapi dia DM saya. Macam mana dia mesti, kalau aku kadang-kadang kalau aku director ke apa tu, mesti kita orang akan bincang. Watak ni siapa? Watak ni kita akan throw beberapa nama. Kan? Ini kan? Mesti ada benda macam tu. Dan kau kata kau tak pernah start lagi berlakon sebelum tu. Maknanya kau pergi audition Tessa macam mana dia orang tahu kata kau pelakon? Sebelum tu Mustaqim mesej saya. Dia kata belum mati dia panggil kau tak? Cakap tak ada. Aku tahu. Kau ada main teater tak? Ada. Sebelum kau masuk ke maknanya nama kau dah ada dekat teater. Dia orang kenal sebab kau dah berlakon teater, dia orang dah tengok show kau. So maknanya dari situlah, maknanya sebenarnya melalui teater lah kau masuk ke kau masuk ni kan. Betul. Kau start dengan teater dulu, kau buat teater, kau direct, kau berlakon dalam teater. Aku rasa itu yang buatkan Fatimah boleh waktu director tengah fikir-fikir dengan producer siapa nak bawa watak ni kan. So dia akan cuba Han. Kan? So time tu dia DM saya, dia suruh datang office. Lepas tu casting dalam 10 minit memang tertutup lah. Lepas tu terus dapat start tu lah. Baru ni Amir panggil Ras ini kalilah. Lepas tu abang panggil. Tapi aku panggil watak kecil-kecil je, extra je. Tapi aku dengar kata sekarang ni kau dah main filem yang yang maknanya filem yang masuk keluar panggung dengan karakter yang dah supporting kan, main supporting kan. Bukan watak sampingan lagi, extra lagi dah. Kau dah memang dah masuk sebagai pelakon. Kalau dekat festival tu dah boleh calonkan sebagai pelakon pembantu lelaki terbaik kan. Okay. Alhamdulillah abang. Start tu lepas tu. Tapi semua ni bukan melalui audition yang kau masuk semua ni, yang kau berlakon filem-filem ni semua takut ke tak lah. Takut ke tak audition? Takut tak audition. Takut ke tak asalnya saya dapat tahu Muzammil, Abang Mus, dia pernah datang teater saya. Teater saya setahun selepas tu saya ada perasan ada production Jazzy Pictures, dia inbox, dia email saya nak berminat nak panggil casting tertutup. Saya pun datang waktu audition saya rasa macam tak dapat ni. Time tu ada Hazama, ada tapi mungkin dia orang datang untuk casting watak beza-beza kot. Mungkin lah. Waktu tu saya rasa macam rendah diri, rasa kuncup kan, macam tak pasal dia panggil aku. Tapi kau dah berlakon dengan Nik Amir lah sebelum tu kan? Tu baru habis Ras ini kalilah. So after tu tentu audition. Lepas tu tak sangka pula dapat top 5 antara 200 orang lah. Lepas tu masuk second audition lagi. Masuk dia 3-4 kali dia punya, dia tapis. Last dapat kau rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Bila nak keluar Ras ini kalilah pula. Takut ke tak? 27 Ogos. 27 Ogos Roh keluar dulu. Roh keluar dulu. Lepas tu baru ni. Yes. Tapi bulan yang sama kan? Bulan yang sama. Kita orang awal, kau orang ujung. Yang selepas kau ada tak in between filem Melayu lain? Rasa tak ada ke? Ada. Master Picisan. Master Picisan? Ya, betul. Selepas tak maksud aku dalam bulan Ogos. Dalam Ogos tak ada. Master Picisan tu maknanya next filem kau yang kau berlakon yang tak keluar lagi. Yang akan keluar. Ada lagi? Ada Imaginur dengan Air Force the movie. Air Force tu cerita perang lah. Itu saya watak villain. War movie. Main Supporting tak, maksudnya jahat tu main jahat. Main jahat dah kira main supporting tu. Kan? Good. Lepas tu Imaginur tu dengan Nik Amir. Itu macam baru lepas shoot kan? Baru lepas shoot. Apa satu? So apa yang kau rasa bangga ke? Kau rasa puas hati ke? Kau rasa macam nak kejar lagi ke? Okay. Bagi saya bila dah masuk dalam gelanggang,
satu kepuasan yang saya rasa macam alhamdulillah bang. Maksudnya orang dah mula kenal, maksudnya orang dah mula dan berani panggil untuk bawa satu watak tu. Alhamdulillah nak dapatkan diorang kepercayaan tu susah bagi saya. Nak dapat kepercayaan produser, pengarah, bagi susah. So bila saya kenang balik perjalanan tu, sakit memang sakit, tapi benda tu yang tak perlu kita pamerkan dekat media sosial kan. Adalah sesekali dua saya terlepas. Untuk penonton kat sana yang mungkin ada yang berminat nak masuk dalam bidang ini, lakonan ni, apa nasihat engkau lah? Nasihat dia satu je, jiwa kena kental lah. Jiwa kena kental, jangan cepat putus asa. Dia memang tough bidang ni. Kena tough kadang, sebab apa, saya pernah masa event teater, saya orang kata apa, saya cipta peluang saya sendiri. Maksudnya saya direct, kadang saya ada selip, saya berlakon sikit. Kadang walaupun tak cipta peluang sendiri. Cipta peluang sendiri. Masa tu, time tu first Khairul Nazwa Rozi dia nak buat projek Bilik Sempit. Lepas tu kata dia ada idea tak? Asal dia borak-borak. Lepas tu saya rasa macam bang, saya nak berlakon. Time tu. Lepas tu cik pengarah saya jumpa Naki Arifin. Time tu saya rasa saya cipta peluang saya sendiri, saya berlakon monodrama. Saya nak challenge diri saya macam aku boleh kot benda ni. Kalau sebab apa kalau saya tak buat, saya tak tahu kemampuan saya macam mana. Sebab tu saya suka cabar dia. Even abang sini pernah cakap kat saya yang kita kena cipta peluang kita sendiri. Sebab aku pun rasa aku pun cipta peluang aku sendiri. Aku tak harapkan orang. Aku tak harapkan, aku tak pernah lalui benda macam tu juga kan. Tak pernah pergi nak minta orang pergi abang nak berlakon, nak job ke apa kan. Aku tak pernah buat macam tu, minta job kat orang, tak pernah. Setakat hari ni tak pernah buat. Even waktu aku start dulu pun aku tak buat benda macam tu kan. So benda yang macam tak ada orang panggil, so aku create sendiri. Aku buat sendiri. Walau tak ada duit, aku start dengan teater. Aku belajar teater, aku buat teater. Bila buat teater, so gunakan platform teater tu. Bila dah kita orang kenal kita dekat pentas teater. Sebab director kat luar ni kan, yang filem ke drama, dia orang ni tahu ni pasal pelakon-pelakon teater, show-show teater. Kadang-kadang dia orang pergi kan, dia orang pergi tengok show-show teater ni. Macam apa Amirul Effendi, apa semua dulu yang Bob apa semua dulu kan, dia orang buat teater. Dan Din Said kenal dia orang sebab datang tengok apa rumah anak teater punya show dekat tu. So itu caranya untuk nak start. Sebab kita nak harap orang panggil tak, kita buat sendiri. So bila dia datang dan tengok, dia akan pelan-pelan akan masuk. Aku rasa kau ikut jalan yang sama, aku rasa. Walaupun mungkin kau tak sedar, sebab orang kenal kau melalui teater dulu, sebelum orang panggil kau masuk ke dalam filem. Betul. Dan itulah saya rasa macam awal-awal masa saya nak buat cipta peluang saya sendiri tu, confirm dia akan ada pro and con. Saya macam ya ke ni, boleh ke ni. Benda tu kita ambil positif ke? Buat je. Okey, ni aku nak tanya pasal aku dengar kata kau masih lagi kerja Food Panda. Okey. Kan? Buat Food Panda, hantar barang apa semua kan. Kau dah jadi pelakon, tapi kau masih lagi buat kerja-kerja macam ni kan. Kau rasa benda tu tak akan macam apa, orang pandang rendah kat kau? Tak. Sebab saya tahu saya punya account bank saya macam mana. Sebab apa? Walaupun saya dah bermain dengan gelanggang ni, tapi saya tetap nak cari duit extra. Even sekarang saya buat clothing baru ni, Kelab Jiwa Asmara. Ni baju ni Kelab Jiwa Asmara. Kalau korang semua nak baju apa semua, korang boleh pergi ke IG dia. Nanti aku akan bagi address IG kau dekat sini. Pergi ke IG dia untuk tempah lah kan. Selain daripada tu, aku dengar kata kau buat kek juga kan. Buat apa? Saya buat kek batik. Lepas tu saya buat sendiri, saya deliver sendiri. Dalam masa sama saya buat agent juga untuk orang. Yang apa, brownies, cookies, brownies, macam-macam ni. Nanti pergi ke IG Han, okey, kalau nak tahu lebih lanjut pasal benda tu. Okey, kita go back to the topic. Okey. So kau rasa okey lah kau meniaga apa, cari duit lebih, maknanya tak cukup lah duit daripada berlakon. Dia macam mana? Cukup, tapi saya memikirkan one day kalau orang dah tak nak panggil saya, maknanya saya ada satu benda yang standby. Walaupun saya sedang nak menaik sekarang ni, tapi saya tak boleh selesa. Kau buat ni bukan sebab kau pokai, bukan sebab ni investment untuk hari mendatang. Job-job yang akan datang dah ada yang lock.
Dah ada. Dah ada. Dah ada. Okey. So, TV ada kan? TV ada. Sekarang TV pun dah panggil kan? Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Dulu nak berlakon pergi audition DB pun kena halau balik kan. Tapi itu cerita mahal tau, maknanya untuk engkau. Maknanya kalau kau dah berjaya nanti dalam ni, maknanya kalau kau dah menang trofi atau atas kau boleh. Dulu saya pergi audition, saya pernah kena halau balik sebab dia kata saya tak handsome kan. Handsome. InsyaAllah ada duit sikit saya pergi Korea. Jangan. Aku rasa better stay macam ni. Maknanya kau tak perlu buat. Yang penting bakat. Dan lagi satu adalah survivor. Kalau kita tahu untuk nak handle benda ni, kita akan okey. Maknanya susah macam mana pun, tak ada job pun, kita still boleh survive dengan cara yang lain. Satu je lah saya nak pesan dekat orang yang berminat dalam bidang ni, korang kena pegang apa yang korang percaya lah. Sebab saya selalu ada satu prinsip saya kena pegang benda tu. Alhamdulillah. Tapi dia kadang-kadang orang cakap apa, cepat naik, cepat turun. So bila saya dah maksudnya di setakat ni, alhamdulillah bang, boleh cakap alhamdulillah. Dia macam ni lah, macam apa pelakon tua. Maknanya kan, kalau macam kita tak handsome kan, kita tak handsome apa semua pelakon tu, aku duk perhati lah pelakon yang kurang handsome, tak ada wajah yang menarik ke apa ke, one day dia akan ni juga. Bila kau dah tua, ada watak-watak untuk orang tua. Dan bila macam aku bawa watak orang tua. Jadi aku bukannya bawa watak Romeo bercinta. Watak-watak orang tua boleh jadi baik, boleh jahat ke apa ke, tapi watak yang berumur, yang tak perlu untuk aku buat adegan bercinta ke apa. Okey, alhamdulillah ada watak-watak yang macam ni untuk aku. Dan sebenarnya banyak watak-watak yang macam ni. Range dia lagi besar. Kau boleh main dengan ni. Kalau kau watak yang menarik tu, kau bawa watak hero bercinta je dalam kau sampai nanti bila dah habis, dia akan habis satu pusingan, dia akan ambil hero baru pula. Hero baru pula, sebab dia lebih tertumpu pada rupa para je. Sama je formula dia. Sama je formula. Jadi sebenarnya orang tak faham, orang yang tak ada watak yang menarik ni, wajah yang menarik ni akan lagi lama sebenarnya dalam bidang ni, sebab dia watak dia banyak, watak jahat, watak ni banyak lagi. Cuma kau tak boleh main watak hero cinta je. Kalau hero action lepas lagi kan. Untuk fighting ke apa ke. Alright, itu sajalah. Boleh sebelum kita tamatkan sesi kita ni, cerita pasal takut ketak sikit. Untuk promote kita promote filem Takut Ketak yang akan keluar pada 27 Ogos ni. Nanti filem Takut Ketak ni mengesahkan 5 pelajar filem yang repeat maksudnya dia tak pernah habis belajar, dia repeat satu sem, and then kena buat cerita hantu. So dalam masa dia buat cerita hantu tu, diorang ni nak lari klise, maksudnya tak nak buat satu benda yang sama. Tak nak apa-apa yang ada kat Malaysia ni, dia tak nak. Dia nak buat satu seram dia tersendiri. So waktu tu lah nanti pelbagai journey yang berlaku kat situ lah. Macam-macam kejadian misteri berlaku yang menyeramkan. Sebab apa, kalau kau dia apa genre dia apa, horror komedi. Ya, dia taklah yang ni kan. So dia ada komedi, elemen-elemen komedi. Tapi saya bagi hint sikit lah, dia mixed feeling lah. Mixed feeling Watak kau dalam cerita ni? Watak saya sebagai Amir, iaitu DOP. DOP. Untuk ni DOP. Takkan pegang kamera kecil halus yang macam sebut tu DOP. Dengar Abang Makno marah ni. Okey, watak ni watak cameraman. Okey. Kau watak cameraman, ceritalah sikit watak kau ni macam mana, apa dia ni? Dia okey, dia ni seorang yang suka layan DVD blue ni macam dah terlebih cerita ni. Jangan ada spoiler. Okey. Kau cerita pasal karakter, maknanya karakter kau ni siapa, maknanya dia karakter yang spoiler tak nak. Student ke? Dia mau potong okey. Dia student, dia tak boleh belajar. Maksud dia repeat sem. So dalam banyak-banyak geng, dia yang paling banyak repeat lah. So dia minat bola, dia minat bola sepak, terlalu minat bola sepak sampai dia terpaksa menghabiskan apa panggil task final project filem dia. So itu dia student filem. So apa yang menarik tentang watak ni? Menarik? Tentang watak ni.
dia apa dia Kena tengok lah. Saya tak boleh spoil lah. Kena tengok lah. Kena tengok. Tak boleh spoil. Tak boleh spoil. Alright, bila tu 27 Ogos 2020. 2020. Guys, jangan lupa tengok cerita Takut Ketak. Yes. Selain pada Han Zalani, siapa lagi pelakon-pelakon dia? Ika Nabila, Arwin Kumar, Fabian Lu dengan Nabil Akil. Alright. Okay. Bagus-bagus. Fabian Lu tu Tok Ayah tengok dalam filem Fly By Night. Bagus budak tu. Best. Alright. Okay, terima kasih kerana jemput Tok Ayah. Ya, terima kasih Han. Kita jumpa lagi. Okay. Balik ni naik motor hati-hati. Okay. Jaga keselamatan. Okay. Bye. Alright. See you. Han, bye. Thank you, bang. Okay. Thank you, Han. Thank you. All the best. Subscribe.